Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kuliah kita pada malam ini insya-Allah tuan-tuan sekalian berkenaan dengan mengenal Allah dalam muka surat 1. Qal musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain amin. Al-maqsadul awal, tujuan yang pertama, tujuan agama ataupun tujuan hidup yang pertama, iaitu fi bayani aqaidul Islam wa usul ahkam, pada menjelaskan tentang akidah-akidah Islam dan juga asas-asas hukum Islam. Jadi tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita sedia maklum, perkara yang paling asas dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman iaitu akidah. Kalau semayang kita banyak sekalipun, ibadat kita tekun, tapi akidah kita tak betul, maka ibadat kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama sekali sudah tentunya mengenal Allah. Perkara yang paling asas dalam akidah kita ini, akidah Islam, iaitulah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kewajipan yang pertama atas seorang mukallaf iaitulah seorang manusia yang berakal dan baligh. Itu mana mukallaf? Dia berakal. Sebab itu kalau seorang itu diuji oleh Allah, dia dilahirkan sebagai orang yang gila ataupun tak siuman, orang yang menghadapi masalah akal lah, maka dia tidak mukallaf. Dia tidak diwajibkan sembahyang, puasa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia sudah sampai balik umur, kita sebut sebagai umur balik. Umur balik ini dia ada tanda, iaitu apabila seorang perempuan itu dia kedatangan haid, dia sudah dikira balik, jadi wajib sembahyang. Umur yang paling cepat bagi orang perempuan boleh kedatangan haid ialah 9 tahun, genap 9 tahun. Jadi kalau dia main haid sebelum 9 tahun, itu bukan haid, dia darah, dia panggil darah fasad ataupun istihadah. Umur paling cepat orang perempuan boleh kedatangan haid adalah 9 tahun ikut hijrah. Jadi bila dia datang haid, maka dikira balik, dia wajib sembahyang. Tak boleh dah tak sembahyang, berdosa dah kalau tak solat. Bagi orang lelaki pula, tuan-tuan sekalian, umur balik ini dia berlaku dengan tanda di antaranya ialah keluar mani. Bila dia bermimpi sebagai contohnya, mana keluar mani, itu dikira balik. Dan begitu juga tanda-tanda lain pada tubuh lah. Sebagian ulama menyatakan bahawa bila tumbuh bulu ari-ari, bulu ari-ari dia panggil. Bulu kita benar fiqh ni kena sebut terang lah, kalau tidak tak faham. Mana tumbuh bulu di sekitar kemaluan dia tu, itu dikira, itu tanda di antara tanda balik. Jangan duk kata tak balik lagi. Jadi biasanya 9 tahun, 10 tahun. Tapi jika sekiranya tidak ada sebarang tanda itu, bila seseorang itu dia sampai umur 15 tahun, itu automatik dia balik. Jangan duk kata pula, kata ustaz saya tak balik lagi. Macam mana tak balik lagi? Dia kata saya, kalau perempuan lah, saya tak pernah main haid lagi, tak datang haid lagi.
Kalau lelaki pula, saya tak pernah keluar mani lagi. Tak pernah mimpi keluar mani lagi. Bulu hari-hari pun tak tumbuh lagi. Kita pun tanya dia, umur berapa dah? Dia kata 20 dah. 20 tak balik lagi sakan lah. Kira 15 tahun tu, masuk 15 tahun tu dah automatik dikira sebagai balik. Jadi bila dia berakal, sempurna akal dan sampai umur, maka wajib sembahyang, wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajipan yang pertama atas seorang mukallaf iaitu mengenal Allah, ma'rifatullah. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala itu? Jadi banyaklah tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam Quran Allah Taala sebut sifat-sifat Allah dalam Quran. Tapi sebagaimana kita sedia maklumlah, kita nak baca Quran sendiri pun tak apa nak faham. Jadi sebab itu para alim ulama kita dia simpulkan dalam banyak-banyak sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu, sekurang-kurangnya kamu mengetahui 20 sifat. Yang 20 sifat. Mungkin 20 sifat ni pun bagi kita banyak juga. Maka umumnya 2 sifat. 2 dia panggil yang kita kena yakin tentang Allah Taala ni. Walaupun saya kita akan bacalah 20 ni, tapi kita simpulkan dulu daripada 20 ni menjadi 2. Yang pertama, wajib kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan segala sifat sempurna. Itu yang pertama sekali. Wajib. Bila sebut Allah saja, maka terdetik dalam hati kita, itulah Tuhan yang menjadikan alam ini dan dia adalah maha sempurna. Tak boleh, tak ada celah langsung dan kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, menafikan daripada Allah segala sifat kekurangan. Segala sifat kekurangan. Itu 2 tu. Walaupun tuan-tuan sekalian tak boleh nak hafal, orang tanya kita lah, cuba hafal tengok sifat 20. Kita pun hafal lah, wujud, qidam, baqa, tekat 5 saja. Senang saja abang kat dia. Saya di sifat 20 ni saya tak boleh nak hafal, saya tak erti. Tapi saya kenal Allah Ta'ala. Orang tanya kita kenal macam mana? Tu dah sebutlah. Allah Subhanahu Wa Taala dialah sesatunya Tuhan yang menjadikan alam ini dan dia bersifat dengan segala sifat sempurna. Sebut saja sifat sempurna. Sempurna ni contoh macam berilmu, maha berkuasa, mengetahui, berilmu, maha mengetahui lah, mana segala sifat kesempurnaan, dan dia bebas penuhnya daripada segala sifat kekurangan dan kecacatan. Contoh macam kita kata dia tu ada anak. Orang kalau ada anak, maknanya kurang, tak kuat, dia akan mati, nanti anak dia akan ambil alih. Itu orang ada anak. Tapi Allah SWT ni bila dia ni tidak memerlukan pada siapa-siapa pun, maha kaya. Jadi tuan-tuan sekalian, begitu secara umumnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenalnya sebagai, ini ulang kaji balik. Kita duduk mengaji dah daripada kecil-kecil dulu, sambil-sambil kita mengaji Quran tu, tok guru kita ataupun di sekolah pun mengajar kita sifat 20. Mengenal Allah yang pertama sebagai zat yang wujud, yang ada, bukan tiada. Jadi orang yang tak percaya adanya Allah, adanya Tuhan ini, dia panggil orang komunis, sosialis, etis. Jadi kita orang Islam, dan bersekalian, yang pertama sekali kita yakin bahwasanya Allah SWT itu ada, kerana dialah yang menciptakan alam ini, termasuk kita sendiri. Yang kedua, dia adalah zat yang sedia ada, bukan yang baharu. Apa makna baharu, tuan-tuan sekalian? Baharu ni dulu tak ada, selepas diciptakan baru ada. Itu makna baharu. Sedia ada ni, dia tidak ada permulaan bagi wujudnya, dan hanya satu saja yang sedia ada ni, tuan-tuan sekalian, zat ni makna diri lah. Zat ni diri yang sedia ada ni satu saja, iaitu Allah. Yang lain tu semuanya baharu, semua ada permulaan. Sebab apa yang lain ada permulaan? Sebab yang lain semua makhluk. Selain yang lain semua adalah makhluk. Hanya yang khalik, Tuhan satu saja, iaitu Allah Ta'ala. Dan Tuhan ni adalah sedia ada, dan dia tidak ada permulaan bagi ada dia.
Bagi kalau kita kata bahasa kita lah, semua benda yang ada di alam ini orang akan tanya bila ada. Kalau kita manusia ini akan ditanya bila lahir. Jadi makhluk ni dia ada tarikh lahir dan dia ada tarikh mati. Itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak ada tarikh lahir sebab dia sedia ada. Dan dia tidak ada tarikh mati. Maka pergi pada yang ketiga, iaitu yang kekal. Allah Subhanahu Wa Taala ini dia kekal. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Setiap yang ada di atas muka bumi ini akan binasa, yang kekal hanyalah Tuhanmu saja. Allah Taala saja yang kekal. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Taala suruh kita ni bertawakal kepada Dia. Karena bertawakalnya bermakna kita bersandar pada seseorang, kita berserahkan hidup kita pada seseorang. Tapi Allah Ta'ala kata jangan bertawakal kepada yang lain, sebab yang lain itu tidak akan kekal. Bertawakal kepada Allah Ta'ala saja. Bagi contoh tuan-tuan sekalian, bila kita bertawakal, seorang isteri dia tawakal pada suami, apa akan jadi bila suami dia mati nanti? Suami akan mati. Begitulah juga ada orang dia bertawakal pada bos dia. Kukuk mana pun bos dia. Tiba-tiba bos dia bagi tahu, dia kata tak payahlah, syarikat dah bankrupt, kamu terpaksa saya berhenti. Maknanya semua manusia ini ada kurang, dia akan mati, ada kelemahan. Tapi kalau bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertawakal kepada Al-Hayy alladzi la yamut, Tuhan yang maha hidup, yang tidak akan mati sampai bila-bila. Dan dalam hadis tuan-tuan sekalian, Nabi mengajar kita, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi bila Allah Ta'ala akan jaga kita di dunia, cara di dunia. Bila kita mati nanti duduk dalam kubur, dia akan jaga kita cara di dalam kubur. Bila kita bangkit nanti di mahsyar, dia akan jaga kita cara di mahsyar. Tapi kalau kita ni hidup semata-mata bergantung kepada manusia, kalau kita mati, kita masuk alam sana, dia duduk di sini, tak boleh nak buat apa lah, kita duduk di sana. Ataupun kita mati, kita duduk sana, dia duduk di sini. Ataupun sebaliknya, dia mati, kita duduk sini, dia duduk di sana. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala ni maha kekal. Jadi kita berserah pada dia, dia tak akan mati, dan dia janji kalau kita taat pada dia, dia akan jaga kita. Yang berbeza dengan segala yang baru, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, yang beza dengan segala yang baru, tiada satu pun yang menyerupainya. Jadi sebab itu apa yang terdetik dalam kepala kita tentang Allah, itu bukan Allah. Apa yang terdetik dalam kepala kita tentang Allah, maka itu bukan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, hanya tinggal Islam saja lagi yang masih ada pegangan ni. Allah ni tidak sama dengan yang baru, tidak sama dengan makhluk. Semua agama lain boleh sama. Sebab itu tuan-tuan perhati Kristian sebagai contoh. Allah ada anak. Macam kita juga lah, kita ada anak. Bagi dia Allah ada anak. Akhirnya Allah Ta'ala hukum dia sudah tidak kenal lagi Allah. Sebab dia bila apa-apa pun dia dikira dengan anak Allah Ta'ala. Dia kira anak daripada ni, Jesus. Sikit-sikit Jesus. Sembahyang pun menghadap Jesus. Doa pun doa pada Jesus. Akhirnya Tuhan pun dia tak kenal. Bergaduh dengan orang Melayu, berebut nama Allah Ta'ala. Sampai masuk mahkamah. Orang Melayu tak mau bagi guna. Pasal apa nak guna nama Allah Ta'ala? Kamu tak ada nama ke Tuhan kamu? Dia ada nama Tuhan saja. Yang dia panggil Tuhan saja, nama tak ada. Anak Tuhan dia panggil, Jesus. Tapi kita orang Islam dan tuan-tuan Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'. Paling hebat sekali kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan pergi tengok mana-mana kuil dan sebagainya, dia lukis Tuhan. Rupa macam ni, rupa macam ni dan sebagainya. Tapi kita orang Islam ni, kalau nak tahu, tuan-tuan nak faham, nak uji diri, faham ke tak faham mengaji tentang Allah Ta'ala ini, ambil kertas satu, ambil pen satu atau pensel, kemudian lukis. Kamu dah mengaji sifat 20, sekarang ni lukis Allah Ta'ala macam mana. Cuba lukis tengok. Maka tuan-tuan menjawab, saya faham Allah Ta'ala ni ada.
dia bersifat sekian-sekian, dia maha berkuasa, dia maha mengetahui, tapi saya tak boleh lukis sebab dia tak sama dengan apa-apa. Nak lukis macam mana? Manusia ni, benda yang dia lukis tu pasti benda yang tergambar dalam kepala dia. Allah Ta'ala tak boleh nak gambarkan dengan kepala, tak boleh nak digambarkan dengan kepala. Macam mana nak lukis? Jadi orang yang tak erti lukis tentang Tuhan, maknanya dia faham Tuhan. Tapi kalau selagi dia boleh lukis, dia lukis macam nu, dia lukis elok macam mana sekalipun, makna dia ni kena hantar mengaji lain. Mana dia tak faham Tuhan. Laisa kamitslihi syai'un. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian kita mengaji, kita ulang kaji balik. Tuan-tuan panggil balik hak duk mengaji dulu ni, panggil balik, jangan bagi silap. Jangan bagi silap kita dengan dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kerana kita akan menghadap dia. Kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu, sebagai contoh tuan-tuan sekalian, mungkin kita kata boleh silap ke mengenal Allah ini? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita ingat satu, Nabi sebut di akhir zaman nanti akan muncul satu makhluk yang sangat berkuasa. Allah Ta'ala izin dekat dia, iaitu Dajjal. Dajjal ni, kalau ni tak main lagi kot insya-Allah. Bila datang nanti Dajjal ni, dia boleh menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala bagi kuasa dekat dia. Dan dia boleh, dia panggil apa? Penyokong-penyokong dia, orang yang beriman dengan dia. Kalau musim kemarau, dia ada bekalan makanan cukup, dia akan bagi support semua. Dan dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Nabi SAW menceritakan ada seorang budak, dia bila dia berdepan dengan Dajjal, Dajjal bunuh dia. Lepas Dajjal bunuh dia, Dajjal hidupkan kembali dia. Kemudian Dajjal kata dekat dia, kamu tak percaya lagi kah aku Tuhan? Tengok aku menghidupkan kamu. Lalu dia kata apa? Dia kata, sekarang aku lebih yakin bahwasanya kamu bukan Tuhan, kamu penipu besar. Jadi sebab apa tuan-tuan sekalian dia boleh begitu? Sebab dia kenal Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia tidak menyerupa, dia tidak bukan sifat dia begitu. Jadi sebab itu pentingnya tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji akidah ni, bagi betul akidah tiga lah tuan-tuan sekalian. Sebab itu yang Nabi suruh kita zikir pada setiap pagi, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa muhammadin nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, aku redha Islam sebagai agamaku, dan aku redha Muhammad sebagai nabiku. Tiga tu akidah kita. Bila kita mati nanti dalam kubur pun akan ditanya yang tu. Mana redha, kena mengaji sungguh-sungguh. Jadi kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, nak redha macam mana? Kalau kita tak kenal Allah Ta'ala, nak redha macam mana? Nak setuju macam mana? Nak tenang hati macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Yang kedua, agama Islam. Yang ketiganya adalah Rasul. Tiga-tiga ni mesti kenal sungguh, jangan bagi silap. Jangan bagi silap. Agama sebagai contoh tuan-tuan sekalian, ibadat. Tu jangan bagi silap. Buat ibadat tepat macam mana yang Allah Ta'ala suruh. Jangan bagi silap. Nanti silap, nanti menghadap Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala kata, aku tak suruh buat macam tu pun, kamu ambil mana? Kamu ambil di mana cara ibadat yang macam tu? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, maka kita kena mengaji daripada dia panggil tutup guru kita. Dalam pengajian ni, dia tak boleh mengaji kitab yang pelik dalam agama ni. Mengaji kitab hak orang dulu mengaji, kita mengaji. Orang zaman lah ni dia tengok panggil apa yang dia suka benda pelik-pelik. Jangan tuan-tuan sekalian. Kita ni penyambung saja. Jadi sebab itu, apa yang orang mengaji dulu, macam mana orang mengaji dulu, macam itulah. Orang amal dulu, macam itulah kita beramal. Jaga sembahyang 5 waktu, lakukan berjamaah, berulang-alik sentiasa ke masjid ataupun ke surau. Cuma dalam bahasa Melayu ni ada 2, surau dengan masjid. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya masjid, bila-bila masa pun setiap tempat yang diwakafkan untuk didirikan solat 5 waktu secara tetap, itulah masjid. Itu adalah masjid. Jadi kita begitulah tuan-tuan sekalian. Simple saja agama ni, tak payah susah-susah. Tuan-tuan kenal Allah Ta'ala bagi elok, kemudian mengaji beribadat, macam mana nak beribadat,
fadilat-fadilat dan sebagainya, kemudian beramal, insya-Allah boleh masuk syurga. Allah Ta'ala janjikan. Sambung. Yang berdiri sendiri tidak perlu kepada tempat dan kepada zat yang mentakhsiskannya. Yang ini tidak, Allah Ta'ala ini tidak perlu pada tempat. Nak perlu tempat macam mana? Dia tempat tu sendiri pun dia yang ciptakan. Tempat sendiri itu dia yang ciptakan. Kalaulah kita kata Allah Ta'ala tu perlu pada tempat, mana dia duduk di mana sebelum dia ciptakan tempat tu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ni berdiri sendiri. Kata pengarang kitab kita ini, dia tidak memerlukan kepada tempat dan tidak perlu kepada zat yang mentakhsiskannya. Yang ini tuan-tuan kena faham sikit. Takhsis ni ialah mengkhususkan salah satu sifat di antara dua sifat yang bertentangan. Contoh, sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita ni ada ke tak ada? Kita ni ada. Lawan ada apa dia? Tidak ada. Maknanya kita boleh ada, boleh tak ada. Jadi tapi sekarang ni kita ada. Siapa yang menentukan ada atau bagi kita? Allah Ta'ala. Okey, sekarang ni kita ni berada di mana? Berada di Sumut Gatai, dalam surau ni. Okey. Dan kita boleh berada tempat lain. Siapa yang menentukan kita berada di sini? Allah Ta'ala juga. Dan kita ni orang Melayu, bukan orang putih. Siapa yang menentukan kita orang Melayu? Bukan orang putih, bukan orang Cina dan sebagainya. Allah Ta'ala juga. Jadi makhluk ni, kita ni tuan-tuan sekalian, memerlukan ada satu kuasa yang menentukan sifat yang dia nak pada kita ni. Bila sampai masa tuan-tuan sekalian, kita ni akan lapar. Bila lapar tuan-tuan sekalian, ubat dia makan. Bila makan kenyang. Jadi ada dua sekarang ni, kenyang dengan lapar. Siapa yang menentukan bila kita makan kenyang, bila tak makan lapar? Siapa yang mentakhsis kan? Allah Ta'ala juga. Dan kita sekarang ni hidup, sebentar lagi akan mati. Siapa yang menentukan sekarang kita hidup, kemudian sebentar lagi dia juga menentukan kita akan mati? Allah Ta'ala juga. Tapi Allah Ta'ala sendiri, tidak ada siapa pun, tidak ada mana-mana zat yang nak menentukan dia, sebab dia Tuhan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, fa'alul lima yurid. Allah SWT ini dia maha berkuasa melaksanakan, melakukan apa yang dia nak. Semua makhluk tertakluk dengan kehendak dia, tapi dia tidak tertakluk dengan kehendak mana-mana zat. Yang satu, tiada sekutu baginya pada zat, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Mana esa, tak ada siapa pun yang dipanggil apa, tidak ada dua pada zat. Tidak ada zat yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Tidak ada sifat yang sama dengan sifat Allah. Walaupun kita hari ini tuan-tuan sekalian, kita tengok ada orang yang sangat berkuasa. Macam dunia hari ini orang kata mereka lah, sangat berkuasa. Tapi tuan-tuan sekalian, dia boleh capai ke kuasa Allah Ta'ala? Tak boleh capai tuan-tuan sekalian. Sebab itu dia mereka sendiri pun, hebat-hebat dia pun tuan-tuan sekalian, ada kalanya dia berhadapan juga dengan musibah banjir, berhadapan juga dengan masalah ribut petir. Tuan-tuan parti tengok tornado. Kalau dia betul-betul berkuasa, bila main ribut petir tu, dia guna teknologi dia tu, tepih ribut tu pergi kot lain. Tapi dia sendiri pun tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tengoklah, dipanggil ribut petir puting beliung tu sapu bersih, banjir dan sebagainya. Menunjukkan walaupun dia berkuasa, tapi dia tidak boleh mencapai kuasa Allah Ta'ala, sifat kudrah Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala saja sifat kuasanya itu mengatasi sekalian makhluk yang lain, sekalian makhluk. Kemudian yang satu, tiada sekutu baginya pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tak ada perbuatan yang serupa dengan Allah. Tidak akan ada perbuatan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah melakukan alam ini dengan cara dia, tanpa kita boleh gambarkan ciptaan dia itu mengikut teknik begitu begini dan sebagainya, untuk kita gambarkan, untuk kita lukis dan sebagainya. Itu tidak akan dapat dijejak oleh akal fikiran manusia. Kemudian wajib kita mengiktikadkan bahawa
ia yakni Allah memiliki sifat qudrah yakni kuat, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayah ini hidup, dia maha hidup, sama mendengar, basar melihat, dan kalam berkata-kata. Jadi Quran ni kalamullah. Jadi tanda di antara bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini berkata-kata ialah dia menyampaikan firman dia melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bawa turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran yang ada pada kita itu dipanggil kalamullah. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam Allah tidak sama dengan kalam makhluk. Oleh itu, ini kesan daripada tadi. Oleh kerana kita yakin Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrah, kuat, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayah, hidup, sama, mendengar, basar melihat, dan kalam berkata-kata. Oleh demikian maka dia adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi bila dia ada sifat kudrah, kuasa, maka dia senantiasa dalam kuasa. Macam manusia ni tuan-tuan sekalian, dia ada sifat kuasa tapi tak senantiasa, ada kalanya lemah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut berkuasa, maka dia itu disebut dengan Al-Qadir. Al-Qadir di sini ataupun Al-Qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadirun dalam Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala sesuatu dia maha berkuasa dan maha berkehendak. Maha berkehendak ni maknanya semua yang berlaku di alam ni semua berlaku dengan kehendak Allah. Cuma tuan-tuan dan puan sekalian kena beza. Ada kalanya Allah Ta'ala berkehendak dan dia redha, dan ada kalanya dia berkehendak tapi dia tidak redha. Sebagai contoh, orang yang sembahyang, orang yang salat macam kita lah. Alhamdulillah pada malam ni kita hadir surah rumah Allah Ta'ala ni, kita hadir untuk sembahyang. Asal-asalnya kalau Allah Ta'ala tak berkehendak, agak-agak kita boleh main tak? Mustahil. Mustahil kita boleh main kalau dia tak berkehendak kita datang sini. Dan kita datang, jadi kita datang sini dengan kehendak Allah, dan dia redha ke tidak? Sudah tentu dia redha, sebab di sini adalah rumah dia. Dan dia sendiri suruh Rasul dia sebut, man ghada aw raha, barang siapa yang keluar pagi dan petang ke masjid ataupun ke mana rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan salat berjamaah, maka setiap kali dia keluar pagi petang itu Allah menyiapkan untuknya tempat persinggahan untuk dia dalam syurga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hidup kita ini, di antara tempat yang kita kena selalu ulang-alik ialah masjid ataupun rumah Allah. Kita dah sebut dah tadi, dalam masyarakat Melayu, masjid ni dipanggil yang buat Jumaat. Tapi pada zaman Nabi SAW, Nabi pesan dalam hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pesan kepada kami, kata Rasulullah, agar membina masjid-masjid di strata kampung. Dan hendaklah masjid itu sentiasa dibersihkan dan diwangikan. Jadi kerana itu pada zaman sahabat lagi pun mereka sembahyang Jumaat dengan Rasulullah. Tapi sembahyang fardu, maka sembahyang di kampung masing-masing. Ada beberapa orang sahabat-sahabat, mereka pergi duduk berkampung dengan Nabi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu contohnya, mengaji dengan Rasulullah. Bila habis mengaji, Rasulullah akan pesan bila mereka nak balik. Rasulullah pesan, kamu bila di kampung nanti, bila kamu di kampung nanti, cari mana-mana tempat, bina situ tempat masjid, tempat sembahyang. Salah seorang daripada kamu yang suaranya lantang, azan, dan yang paling elok bacaan dia jadi imam. Nabi pesan macam tu. Ada seorang sahabat itu, dia baru umur 6 tahun. Bila dia mengaji, dia balik di kampung dia pun pesan begitulah. Dia himpun semua orang beriman, orang Islam. Dia kata Nabi pesan begini-begini, suruh buat masjid tempat kita ni, di rumah, di tempat kita ni. Kemudian salah seorang kena azan, seorang pun jadi imam.
maka semua mereka bakal tengok kat dia. Sebab dialah yang paling, walaupun kecil, tapi dialah yang paling banyak hafal Quran. Tak ingat apa nama dia. Baru 6 tahun. Jadi dia jadi imam. Sebab dia kata orang ulama, bila anak tu mumayyiz, sah dah jadi imam. Tapi dengan syarat mumayyiz. Kalau belum mumayyiz ni makna, kalau tuan-tuan tanya dia, tu ayam ke kucing? Dia kata ayam. Tu mumayyiz. Dengan ni, 2 ke 1? Dia kata 2. Dan sebagai, mana itu cara nak tahu kata mumayyiz ataupun tidak. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya kita, kampung kita kira yang ni lah. Terpulanglah tuan-tuan sekalian pilih, nak pergi masjid pun tak apa, nak main sini pun boleh juga. Tapi ulang alik untuk sembahyang berjamaah di sini pagi petang. Tak boleh pagi, kalau boleh 5 waktu. Kalau tak boleh, tuan-tuan sekurang-kurangnya 1 waktu. Katalah 1 waktu sehari kan. Mainlah rumah Allah Ta'ala ini. Kerana setiap kali kita datang ke rumah Allah Ta'ala, tempat yang diwakafkan khusus untuk beribadah kepada Allah ini, kata Nabi SAW, Allah akan siapkan untuk kita dalam syurga ni, tempat persinggahan untuk kita dalam syurga nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, yang tu kita kata dia berkehendak dan dia reda. Dia yang berkehendak untuk kita sampai di sini, di rumah dia ini, dan kehendak dia itu bersama dengan reda dia. Sebab di sini, apa yang kita buat di sini dalam menyembah dia. Kemudian yang kedua, cuba tuan-tuan perhati tengok, orang yang dia pergi tempat maksiat. Katalah dia pergi mana kita kata, kita nak sebut apa, pergi tempat maksiat dalam malam ni, pergi tak mana, katalah pergi kelab malam. Tak ada lah orang tempat kita pergi kelab malam, tapi contoh, dia pergi kelab malam. Dia pergi kelab malam tu dengan kehendak Allah atau tidak? Pasti dengan kehendak Allah. Sebab tidak ada yang boleh berlaku di alam ini tanpa Allah Ta'ala berkehendak. Tapi Allah Ta'ala reda ke tak reda? Dia tak reda. Sebab tempat itu maksiat. Dia tidak reda. Dia berkehendak, makna dia bagi dekat kita. Dia bagi jalan, dia bagi akal. Kok tu pergi masjid, kok tu pula pergi ke lain. Makna dia berkehendak akal kita. Pilihlah kamu pilih sekarang ni. Tapi dia suruh Rasul dia bagi tahu, kalau kamu pergi masjid, aku redha. Tapi kalau kamu pergi tempat maksiat, aku tidak redha. Kamu kena jawab di akhirat nanti. Kenapa kamu pergi tempat maksiat? Kenapa kamu tak pergi ke masjid dan sebagainya? Jadi sebab itu, kehendak Allah Ta'ala itu, ada kehendak, semua berlaku. Semua, tidak ada satu pun. Orang tu beriman, kehendak Allah. Orang tu kafir, pun kehendak Allah Ta'ala. Tapi orang beriman, Allah Ta'ala redha. Orang kafir, Allah Ta'ala tidak redha. Yang mengetahui, yang hidup, yang maha hidup. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala maha hidup. Bila dia ada sifat hayah hidup, maka dia itu maha hidup. Senantiasa dia itu. Dia panggil tidak akan mati. Hayyul la yamut. Dan tuan-tuan sekalian, bila sebut nama Allah ini maha hidup ini Rasulullah mengajar kita untuk kita selalu berdoa dengan nama ni. Tuan-tuan ingatlah ada satu doa Rasulullah, Ya Hayy Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Itu Nabi mengajar kita. Wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, tidak bergantung kepada makhluk, makhluk yang bergantung dengan dia, dengan rahmat-Mu ya Allah, aku mohon pertolongan. Aku mohon pertolongan. Yang mendengar dan yang melihat, dan yang berkata-kata. Berkata-kata ni Allah Ta'ala ini maknanya dia tu menyampaikan perintah, menyampaikan arahan, mana dia tidak bisu. Allah SWT ni bukan Tuhan yang bisu. Mana dia berkata-kata dengan cara yang layak bagi dia. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia kita sebut sebagai ghaib. Kita tak nampak. Tak ada mana-mana panca indera kita yang 5 ni yang ada pada tubuh kita ini, untuk di dunia ini, yang boleh kita menangkapi Allah Ta'ala. Jadi Allah ni tak boleh tengok dengan mata, tak boleh dengar, tapi tak boleh nak rasa. Dengan ni pun tak boleh nak rasa. Tapi tuan-tuan sekalian, cuba jawab tengok, dia ada ke tak ada?
Ya, ada. Sebesar-besar tanda ada dia ni. Sebab itu tak semua benda yang kita nampak, kita dengar, tuan-tuan puan sekalian, tak semua benda yang kita tak nampak, kita tak boleh dengar. Tak semua benda tu kita boleh buat kesimpulan kata dia tak ada. Sebagai contoh, tuan-tuan puan sekalian, elektrik ni ada ke tak ada? Cuba tuan-tuan habaq tengok. Habaq sungguh-sungguh. Mestilah ada. Tapi tuan-tuan boleh tunjuk tak? Boleh tunjuk elektrik saya tak boleh tunjuk, tapi kesan elektrik saya boleh tunjuk. Kipas pusing, kemudian lampu menyala. Tapi nak tunjuk elektrik tu, kalau tuan-tuan kupas wayar tu pun bukan nampak elektrik, nampak wayar. Tapi tuan-tuan kata tak apa, saya nak tahu juga elektrik macam mana. Kita pegang tengok. Tuan-tuan pun pegang, tak puas hati, kipas duk pusing, tak puas hati lagi. Kata tu elektrik, saya tak percaya. Sebab tak nampak wayar saja. Tak apa, tak percaya. Lah ni kita bagi percaya. Bagi percaya nak buat macam mana? Kamu pegang. Pegang, tuan-tuan sekalian, lingkup tu. Jadi begitulah, tuan-tuan sekalian. Kita nak nafikan Allah Ta'ala tu ada, maha berkuasa, maha berkehendak. Nak nafi macam mana, tuan-tuan sekalian? Alam yang begini luas ni, alam yang luas dengan mataharinya, dengan bintang dan sebagainya. Tapi tuan-tuan sekalian, ingat satu benda yang Nabi beritahu. Dunia saja Allah Ta'ala tak bagi kita nampak. Dunia saja Allah Ta'ala tak bagi kita nampak. Tapi di akhirat nanti dia janji dengan kita. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, dalam hadis pun Nabi sebut, dia akan tunjuk diri dia. Itulah nikmat yang paling besar. Dalam surah Al-Qiyamah Allah SWT berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah ahli syurga pada hari itu berseri-seri, kata Allah. Mana berseri-seri? Bercahaya berseri-seri. Sebab apa berseri-seri? Ila rabbiha naziratun, kerana melihat kepada Tuhan. Tuan-tuan bayangkanlah ke mana tuan nanti ni nak tengok Allah Ta'ala ni, nak tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan bercakap dengan kita nanti di akhirat. Allah Ta'ala akan bercakap dengan kita di akhirat nanti. Allah Ta'ala akan bercakap dengan kita. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis lagi jelas Nabi sebut satu malam bulan purnama. Para sahabat radhiyallahu anhum menceritakan, pada satu malam Badar, bulan purnama di negeri Arab, tuan-tuan sekalian, dia tak ada awan. Jarang sangat jumpa awan di negeri Arab. Mana langit bersih. Kalau bulan purnama tu nampak bulan, semata-mata bulan. Lalu Nabi SAW tunjuk, kamu nampak tak bulan itu? Ya, nampak ya Rasulullah. Begitulah ahli syurga nanti akan melihat Allah. Bukan Allah Ta'ala bulat macam bulan tu, tapi penglihatan, tasbih pada penglihatan tu. La tudhamuna fi ru'yati. Kamu tak akan berebut-rebut, tak akan bersesak-sesak. Macam dunia, satu dunia ni tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa nak tengok bulan, dia angkat kepala saja dia akan tengok. Dia duduklah dunia mana pun, di negeri mana pun. Begitulah ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang sama tu, Nabi sebut di ujung hadis tu, barang siapa yang dapat dipanggil apa, menjaga daripada jangan ketinggalan daripada salat berjamaah asar dan juga subuh, lakukanlah. Jadi Nabi sebut tu selepas sebut tentang tengok Allah Ta'ala tu. Walaupun dalam hadis tu Nabi tak sebutlah berjamaah tu. Nabi sebut barang siapa yang dapat menjaga daripada ditewaskan, mana dia tertewas sehingga dia tak sembahyang. Dan sebagian ulama kata sehingga dia selalu meninggalkan berjamaah. Dua sembahyang Nabi sebut. Seolah-olah macam orang yang nak tengok Allah Ta'ala ini, satu syarat dia ialah jaga sembahyang. Yang nak tengok Allah Ta'ala, so syarat dia jaga sembahyang. Dan Nabi menyebutkan dalam banyak hadis, kita boleh buat kesimpulan, ada dua sembahyang yang kalau tak jaga memang kita mudah tinggal, iaitu sembahyang asar dan juga sembahyang subuh. Dan sebab itu dalam hadis Nabi menyebutkan, man shallal bardain dakhal jannah, barang siapa yang